semua harta akan ditinggalkan, masya-Allah. Ada orang merasakan kehidupan dia dalam kejayaan dia bila mana ramainya banyak pengaruh ataupun kata followers, masya-Allah. Tuan-tuan semua mesti ada IG ke, FB ke, atau zaman sekarang ada TikTok kan, masya-Allah. Semua kita. Maka ini semua pengaruh ataupun kita followers, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT, maka nak katakan bila mana pandangan kita ataupun perspektif hidup kita mengatakan kita berjaya disebabkan satu perkara ni, kita berjaya sebab satu perkara ini, contohnya harta, anak kita, kuasa kita, maka sebenarnya itu semua fahaman ataupun keyakinan kita yang salah. Sebab agama ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sangat adil. Allah meraihkan dan meletakkan syarat kejayaan sebenar. Bukan yang ke dunia ni kan. Kalau dunia ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau nak berjaya mesti kita nak tengok ranking, siapa yang berjaya dalam bisnes. Kita akan follow mentor kita, ni mentor dia sebagainya, sampailah ke puncak kejayaan, masya-Allah. Yang pelajarannya, dia akan tengok siapa pelajar cemulanya, dia akan follow dan sebagainya. Takkan habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kejayaan manusia hanya dalam agama. Faqad faza fawzan azima. Apa sebelum tadi? Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka dia akan dapat kejayaan sebenarnya, masya-Allah. Kita bagi satu tamsilan ataupun perbandingan yang sangat mudah, tuan-tuan. Seperti mana kalau ikan kan, kalau ikan keli ke apa sejenis ikan lah, masya-Allah. Ikan Jaws kan contohnya, semua ikan, masya-Allah. Semua ikan ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka, ikan-ikan ni sunnatullahnya hidup dalam air, masya-Allah. Baik ya, ikan air tawar ke, ikan laut, semua pasti air dulu, masya-Allah. Maka tuan-tuan, maka mereka hidup dalam air dan mereka mampu bernafas dalam air. Itu kelebihan Allah bagi kepada ikan-ikan, masya-Allah. Tinggal lagi sekiranya, contoh kan, sekiranya mereka pakai, jomlah kita dah penat, dah boring lah kan, ada pisang kata, masya-Allah, ada pisang duduk kat ikan, ada dalam air ni kan. Maka ikan kita jom kita pergi darat, masya-Allah. Sekiranya mereka pakai pergi darat, masya-Allah, apa jadi? Maka akan ditangkap oleh manusia ataupun kucing dan sebagainya. Maka mereka akan mati tanpa udara yang sepenuhnya, tuan-tuan. Semua juga, tuan-tuan, orang kata macam cacing kehidupannya dalam tanah, masya-Allah, hidup, dia cari makan dan sebagainya. Tapi sekiranya merasakan kehidupan bukan dalam tanah, dia keluar, maka dia kena ambil manusia sebagai umpan dan sebagainya. Sama juga, tuan-tuan, kehidupan kita kalau betul-betul nak berjaya dunia akhirat, saya ulang balik, dunia dan akhirat, dua-dua ni nak berjaya, tuan-tuan, kenalah ambil agama. Kita kena ubah mindset kita bahawa kalau kita nak berjaya kena ada harta semata-mata, bukan. Sebab apa? Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah meraihkan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bayangkan para sahabat yang kaya ke, muda ke, ataupun yang miskin ke apa, Allah meraihkan semua. Bila mana mereka ada agama yang sempurna, bila mana iman yang sempurna, maka Allah telah meraihkan mereka dan telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah asyarah mubasyarah. Antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sebagainya. Maka mereka dekat dunia dah mendapat radhiyallahu anhum wa radwan, masya-Allah. Mereka redha Allah dan Allah Subhanahu redha mereka dan mereka meredai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Maka inilah yang paling tinggi. Padahal title redha ni radhiyallahu anhum, ini title, tuan-tuan, hanya akan didapati bila mana kaki kita atau diri kita telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga Allah. Itu title. Tapi sebab apa mereka telah berjaya? Mereka telah memahami maksud hidup mereka. Sahabat sekalian, tuan-tuan kasih Allah SWT. Baik. Jadi apa yang kita maksudkan sini, tuan? Nak tak nak, bila mana kita menelusuri titian hidup kita ni, kita teruskan berjalan kehidupan kita, tuan-tuan, hidup kita singkat. Dan Nabi SAW dalam hadis, mana sitin, kata Nabi, umur umat aku baina sitin sab'in, lebih kurang 60 ke 70, masya-Allah. Maka tuan guru kami telah bagi satu tamsilan sangat mudah kepada kita. Al-Fadil Syekh Zainul Asri kan, hafizahullah, dia bagi tamsilan kan. Kalau contoh kita ambil gambaran umur Rasulullah SAW berapa? 63 kan, 63. So sekarang kita tengok, check balik balance kita dengan Rasulullah berapa balance lagi. Subhanallah. Kalau umur Rasulullah SAW wafat 63, kita berapa sekarang? So kalau contoh, kalau kita sekarang 30, so kasar-kasar kita ada baki 3/3, masya-Allah, tuan. Tapi kalau
Ustaz, kita usia saya dalam 65 ataupun 70. Alhamdulillah, itu bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengisafi diri kita, untuk kita taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan ni, nak jalan kehidupan kita mesti ada kunci dia. Nak berjaya bila ambil agama. Dan agama yang kita tekan kat sini ialah bila mana kita ada keyakinan yang betul dan amalan yang betul dan dengan cara yang betul dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Contoh hari ini tuan-tuan, orang kata kalau kita nak balik KL, kita di KL kan, kita balik kampung kita. Kat mana kampung kita? Contoh kat Johor, Batu Pahat. Contoh kan. Kita balik, maka kita berpakat-pakat, jomlah kita nak balik ni, naik satu kereta kan, masya-Allah. Kita balik ke mana? Balik Batu Pahat kan. Tapi jalan kita pakai jalan mana? Jalan ke Pantai Timur, ke Kelantan. Maka apa jadi? InsyaAllah sampailah ke Petani, cakap Syir kan? Kita cakap Syir, masya-Allah. Tuan-tuan, satu benda pelik. Kita nak balik ke selatan, tapi jalan kita menuju ke Pantai Timur sekali ke utara, masya-Allah. Maka insya-Allah sampai sudah takkan jumpa juga, takkan balik kampung kita. Maka sama juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Dan satu pepatah ini, tuan-tuan, ada satu pepatah mengatakan, seandainya mereka ni tujuan nak pergi Kaabah, tapi jalan mereka menuju ke Turki, sama lebih kurang. Tapi dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kena faham bahawa apa yang kita nak sangat ialah satu maksud hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala maqsudi, Allah Subhanahu Wa Taala matlubi. Allah maksud hidup kita, Allah tempat tumpuan hidup kita, masya-Allah. Tuan-tuan, saya bagi beritahu satu ni, tuan-tuan, lagi-lagi zaman Covid ni, masya-Allah. Zaman COVID-19 ni kan, maka semua manusia, baik yang pihak atasan, rendah, semualah, termasuk saya kan, kita insya-Allah akan terkesan, tak banyak, tak sikit, tak sikit banyak, masya-Allah. Terkesan macam mana? Yang paling terkesan adalah pada jiwa kita, hati kita. Sama ada tawajuh ataupun tumpuan hati kita ni yakin kepada Allah sungguh-sungguh ataupun terkesan kepada selain Allah, ghairullah. Contohnya pada Covid tadi, tuan-tuan, Covid apa dia? Makhluk. Dan selain daripada Allah, ghairullah ialah makhluk. Tuan-tuan, nak kata dulu dan selama-lamanya Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh dilihat pada pandang zahir mata kita, tak boleh dilihat. Dan COVID-19 juga benda virus yang kita tak nampak. Dulu kita tak yakin kepada Allah, tak takut. Sekarang kita lebih takutkan COVID daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So di mana iman kita, saya tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu. Sebab tu kena pegang dengan satu perkara yang sangat penting yang kita bawa bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu tahu, bawalah bekalan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa dia bekalan dah? Taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, maka pertama sekali persiapan saya, tuan-tuan, ialah yang nama iman. Apa dia? Iman, al-iman. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, apa tanda iman ialah ikhlas, kata Nabi. Al-iman, ikhlas. Tu. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat lain, hadis lain, man ahabba lillah, siapa yang mencintai kerana Allah, kesayanglah anak isteri kerana Allah, kesayang kerja kerana Allah. Wa man, dan juga wa abghadha lillah, yang bencikan sesuatu kerana Allah. Wa a'ta lillah, dan dia membagikan suatu perkara kerana Allah, dia buat suatu pemberian kerana Allah, sedekah ke, wakaf, infak dan sebagainya, alhamdulillah kerana Allah, lillah ta'ala. Dan wa mana'a lillah, dia menahan suatu pemberian kerana Allah, faqad istakmala al-iman, atau kama qala, kata Nabi SAW pada dia, maka telah sempurnalah iman dia, masya-Allah. Tuan-tuan, hari ini iman kita ada, selama iman kita ada, tapi iman kita macam ada tapi tak ada. Ada, macam ada tapi sebenarnya tak ada. Allah Akbar. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dalam hati kita, dalam hati saya, tuan-tuan, semua kita, masya-Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Kita beriman dalam keadaan kita pun dengan kemunafikan kepada Allah SWT. Maka hari ini kita beriman, solat, kejap solat, kejap tak, kejap awal waktu, kejap tak. Kejap kita beriman, petang pagi kita kufur kepada Allah. Wal'ayazubillah. Petang kita beriman kepada Allah, pagi kita kufur kepada Allah Subhanahu Taala. Maka itulah manusia, sebab manusia itu ada sifat nama dia an-nisyan, pelupa. Sebab itu datangnya perkataan insan, masya-Allah. Tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kena jaga iman kita sungguh-sungguh. Jaga iman sungguh-sungguh. Sebab iman dia macam modal, tuan. Macam kalau nak buat bisnes. Tuan-tuan ada buat bisnes kan? Mesti ada yang buat bisnes.
dropship ke apa-apalah saja, masya-Allah, lagi dalam keadaan kekuatan ekonomi sekarang, maka insya-Allah kita akan cari part time job, part time income, masya-Allah, teruskan. Oleh kulli hal, yang saya tekankan ialah iman ni ibarat modal ataupun bahan asas dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nak berniaga, mesti ada modal. Masya-Allah. Tak kisahlah contoh berniaga mana selamat ke jalan, masya-Allah, teruskan. Maka adalah modal mungkin 100%, maka setiap hari akan tambah. Nak tambah kebesarkan lagi bisnes, besarkan lagi modal, maka untung yang besar akan datang, masya-Allah. Okey. Sama juga dalam kehidupan kita, kalau kita nak bawa kenderaan kita, baik motosikal ke basikal tadi lah kan, basikal guna tenaga kita sendiri. Sekarang trend saya tengok ke sana ke sini, ke sana ke sini, semua naik basikal. Alhamdulillah. Kesihatan. Tapi nak kata kalau kita nak kereta, kalau kita naik motosikal, kalau kita naik inilah yang melibatkan ataupun van dan sebagainya, maka perlukan yang namanya minyak, kan, bahan api, baik sama ada diesel atau petrol. Maka inilah yang membakarkan jiwa kita. Maka iman ini yang kita nak, tuan. Maka iman kita hari ini, iman yang dikatakan iman plastik, iman yang tidak ada sempurnanya, sampai nak kata bulat. Hari ini kalau ada iman sikit tapi bulat, sudah mencukupi sebenarnya. Tapi hari ini iman kita nampak ada tapi tak ada. Allah. Buktinya apa? Ketika azan berkumandang, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hamba-hambanya. Siapa dia? Saya, tuan-tuan, kita semua, dengan kalam daripada muazzin ataupun Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah. Zahirnya kalam ataupun satu panggilan an-nida daripada Bilal ataupun muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Syahadah lagi, masya-Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, masya-Allah. Tetapi sebenarnya hakikatnya ialah panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan yang kasih Allah, bila mana dia meriwayatkan sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sembang azan berkumandang oleh Bilal, maka Nabi seolah-olah tidak mengenali siapa di depan mata dia, dan terus menuju kepada perintah Allah, solat berjemaah, tuan-tuan, masya-Allah. Maka inilah iman sangat sempurna, tuan, yang mana membesarkan Allah sungguh-sungguh. Meyakini Allah di hati tidak ada bagi manfaat, mudarat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan semua perkara itu. Semua perkara tidak boleh bagi apa, yang bagi boleh buat segalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah apa? La ilaha illallah. Maka kalimah inilah yang dikatakan kalimah yang basic, yang kita bawa sampai hujung hayat kita. Dan siapa yang akhir kalam dia ada kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga, tuan. Masya-Allah. Tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini iman kita tak ada. Modal kita tak ada. So macam mana kita nak berniaga? Macam mana kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? So apa yang patut kita buat, tuan? Kita kena lazimi bercakap tentang kehebatan dan kebesaran Allah. Tuan, minta maaf saya cakap, kadang-kadang kita jumpa kawan kita lepak sama-sama. Sepanjang masa lepak kita sembang apa, tuan-tuan? Mungkin kita sembanglah anak isteri, bisnes, alhamdulillah, bagus teruskan. Maka apa yang kita sembang itu yang akan semakin maju. Apa kita sembang, dia akan masuk ke dalam pemikiran kita. Kita dengar selalu, kan, jadi repetition is power of perfection, tuan. Maka kita cakap, maka akan dengar selalu, dia akan meresap ke dalam otak kita, meresap ke dalam hati kita. Maka dia akan boostkan action kita. Itu memang motif action. Motif, tujuan, action, gerakan. Itu asal katanya motif action. Maka motif manusia akhirnya berubah dari akhirat kepada dunia. Dan daripada dunia, dari akhirat asalnya kepada dunia. Kenapa, tuan? Kita ni ialah sebenarnya menuju dalam perjalanan ke akhirat kita. Tapi dalam sedar tak sedar, kita dah tukarkan tune kita kepada dunia kita hari ke hari. Sebab apa? Percakapan kita banyak pasal dunia semata-mata, tuan-tuan. Sebab tu dalam keadaan sekarang lagi-lagi banyak kita taubat kepada Allah, membentukkan percakapan kita. Satu dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 60, tuan, ayat 70, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Betulkan percakapan kita, tuan. Betulkan percakapan kita pada perkataan yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Manakah perkataan paling hebat, yang paling baik daripada perkataan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mufassirin mengatakan antaranya ialah dimaksudkan ayat ini ialah
para muadzin melakukan azan, mengajak manusia kembali kepada Allah. Maka yang lain juga para duat ataupun para dai mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Maka apa yang kita kena buat dengan kalimah ni? Hak kalimah ni ialah kita kena besarkan Allah Subhanahu Taala dalam hati kita, dalam setiap manusia tuan. Allah Subhanahu Taala Quran, apa tanda orang beriman kan? Bila sebut nama Allah bergetar jiwanya. Subhanallah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Bila disebut nama Allah kan, apa rasa kita kan? Rasa tak apa, tak ada apa. Bahkan yang lagi dahsyat, kita rasa sedih bila manusia zaman sekarang bila sebut nama Allah azan panggil tak ada rasa apa-apa. Lagi kerisauan nak jaga solat pun tak ada apa-apa. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT, maka kita kena sedih. Sebab apa? Kita ni banyak jauh daripada Allah, banyak lalai daripada perintah Allah SWT. Itu pertama, kena jaga iman kita. Tuan-tuan, bila kita ada iman yang sempurna, maka Allah turunkan nusrah ghaibiyah atau bantuan ghaibiyah, bantuan yang khusus untuk kita. Bukti apa tuan-tuan? Ketika perang Badar, tuan tahu perang Badar kan? Badar kalau tuan-tuan bisa pergi Madinah Al-Munawwarah, di jauh sikit, jauh. Al-Quran saya sendiri pun tak pernah pergi Badar, tapi kalau tengok kawan-kawan saya pernah cakap, masya-Allah dia tempat yang sangat luar biasa. Sebab tampak peperangan sangat yang pertama lah dalam sejarah Islam. Yang biasa kita pergi kalau pergi umrah ya di Uhud, masya-Allah. Tuan-tuan, maka apa berlaku di Badar sebenarnya? Di Badar tuan-tuan, kita menyaksikan kehebatan dan iman manusia yang sangat hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 313 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, masya-Allah. Mereka ini serah pada Allah. Zahir tuan-tuan kita tengok kan 313 nak lawan lebih kurang 1000 orang kafir Quraisy. Agak-agak lah kita kira, kita congak, kita tolak tambah darab contoh kan. Agak siapa menang zahir kan? Mesti dah orang kafir menang ustaz. Zahir kan 1003 kan. 3 kali ganda. Subhanallah. Tapi bila Allah buat urusan, Allah bantu mereka dan penuh yakin kan, maka tuan-tuan kasih Allah SWT, maka mereka telah dibantu oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat. Dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullahi alaihi dikatakan seorang sahabat tuan-tuan, bila diterima satu pelepah tama kan, diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu taala, maka pelepah tama ni berterus punya pedang sangat tajam, masya-Allah. Siapa yang buat ni? Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab iman yang sangat mantap. Orang kata mantap maka ini membentukkan keyakinan kepada Allah sampai lupakan selain daripada Allah. Tuan ada seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat Nabi. Maka dia dipanggil tuan. Ketika dia bergerak tuan, dia seorang diri. Dia datang seorang diri dengan bawa kedai yang biasa je kan. Maka Rustem ataupun orang hebat kat sana, maka dia melihat siapa kan. Tapi dia tanyakan, kau ni siapa? Aku ni, dia kenalkan diri kan. Akulah daripada Nabi SAW begitu kan sini, nak ajakkan fikir manusia daripada dunia yang sementara kepada akhirat yang selama-lamanya. Daripada mengabdikan sesama manusia kita sekarang kita punya hamba kepada manusia sama kita. Ada yang taat kepada seorang semata-mata, orang taat kepada orang atasan ataupun bos kita semata-mata. Bos kata A saja. Sampaikan kalau bos tak solat, kita tak solat, contoh. Ataupun kita hamba kepada duit kita, ada duit happy, tak ada duit tak happy, contoh. Ataupun apa perkara-perkara yang terjejalkan hati kita, itu seolah-olah jadi sembahan ataupun berhala-bahala dalam hati kita tuan. Maka tuan, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya iman sangat luar biasa tuan. Seorang sahabat lagi tuan, mereka nak pergi perang tuan. Maka dia seorang Dajjal lah dekat Iraq tuan. Bila pergi sana tuan, masya-Allah, maka dia nak pergi sana, masya-Allah, tak ada apa tuan. Bila mana tak ada apa ni Allah Subhanahu Taala, di mana ada yang penghalang antara mereka nak pergi tempat musuh ialah Sungai Dajjal. Maka dia buat dan dia yakin kepada Allah Subhanahu minta, dan dengan izin Allah dan diriwayatkan dalam kitab, mereka dapat melalui kawasan Sungai Dajjal dengan menggunakan kuda mereka, dan dia katakan tapak kuda mereka tak basah sekalipun. Subhanallah. Tuan-tuan, apa lagi kisah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari satu ketika tuan, dekat satu tempat di tempat batu dekat Madinah Al-Munawwarah dan telah keluar api yang sangat besar. Maka Sayyidina Amirul Mukminin masa itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka dia beritahukan, wahai Tamim Ad-Dari, kau tolong selesaikan. Ini bahasa mudah, kita selesaikan. Maka dia segan, aku ni tak ada apa. Dia segan dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Tamim Ad-Dari, mereka bergerak sekali ke tempat berkenaan.
Dan di depan mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari, tuan-tuan, seorang sahabat yang sangat biasa. Dekat diriwayatkan dalam hadis panjang, Tamim Ad-Dari pernah menjumpai Dajjal dekat sebuah kepulauan, kan? Subhanallah. Maka Tamim Ad-Dari juga dengan izin Allah pada masa itu bersama Sayyidina Umar, maka mampu dengan izin Allah dia mampu menghalau api tadi, kebakaran tadi dengan tangan dia. Dia halau, maka balik ke tempat asal. Masya-Allah. Tuan-tuan, bila hati kita ada Allah, kita akan ada segala-galanya, dan Allah akan jadikan selain Allah tunduk kepada kita. Masya-Allah. Tapi sekarang hati kita tidak ada Allah, maka Allah tundukkan kita kepada selain daripada Allah. Saya ulang balik, tuan-tuan, bila kita ada Allah di hati kita, di hati paling dalam, dengan sesungguh-sungguhnya yakin. Bukan orang biasa, bukan sekadar kata ilmu yakin, bukan. Kita nak ainul yaqin dan sampai haqqul yaqin, kamalul yaqin, bahawa Allah segala-galanya, maka Allah tundukkan selain Allah kepada kita, tuan-tuan. Tapi bila mana kita dah hati kita tak ada Allah, yakin tak yakin, maka Allah tundukkan kita ni jadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Maka ini kelemahan kita, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan persoalkan kenapa kita tak berjaya-berjaya, tuan-tuan. Sebab dalam hati kita tak ada, orang kata, kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sebenar yang menarik rahmat dan kekuatan Allah adalah iman yang sempurna, tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Bila iman sempurna, tuan, maka hanya iman sempurna ni, bila mana kita banyak cakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, wahai hamba-Ku, wahai sahabat-Ku, apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Apa dia? Perbaharuilah iman kamu semua. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain tanya kepada Nabi, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujadid imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawli la ilaha illallah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat, perbanyakkan mafhum kalimah la ilaha illallah. Menafikan makhluk, yakinkan hanya Allah saja berkuasa. Makhluk langsung tak berkuasa. Yang mendatangkan mudarat kepada saya, tuan-tuan, hanya Allah. COVID-19 adalah satu makhluk. COVID-19 asalnya ialah makhluk. Dan sebenarnya semua ini hanyalah satu asbab ujian Allah. Allah Subhanahu melihat sama kita yakin kepada Allah atau tak. COVID-19 pun tak mampu mudaratkan kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu taala. Maka setiap perkara baik datang pun sekalipun, yang buruk saya datang kepada kita, hanya dengan izin Allah akan menjagakan iman kita, tuan-tuan. Maka kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS. Siapa dia, tuan-tuan? Nabi Ibrahim AS. Masya Allah, seorang Nabi sangat mulia. Itu moyang kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim AS ketika diperintahkan oleh Namrud, kan, untuk dilontarkan dalam api. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke dapur, kan, kita petik atau guna lighter, agak boleh ada kita mampu pegang, kan. Melainkan kita ada magic, kan. Magic pun dia acah-acah, kan. Dia rasa panas juga, insya-Allah. Kalau ilmu kebal pun sebenarnya kita, sebab apa? Kita bukan ilmu kebal sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan sakit. Tapi nak kata, tuan-tuan kasih Allah SWT, Allah telah tunjukkan kepada kita semua sepanjang zaman bagaimana Nabi Ibrahim AS selamat dalam api 40 hari 4 malam dekat api yang sangat-sangat besar, masya-Allah. Api besar, masya-Allah, ibarat dalam kawasan bukit yang sangat besar, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT, maka apa berlaku, tuan? Apa berlaku bila Nabi Ibrahim AS bahkan api yang sangat besar, api yang kecil pun rasa panas, ini kan api yang sangat-sangat besar. Maka ramai manusia pada masa itu telah menjauhi jarak, kan, jarak dengan api. Tapi Nabi Ibrahim AS yakin kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masya-Allah, meyakini Allah saja tempat pergantungan dia. Maka melakukan, bila nama Nabi Ibrahim AS masuk ke dalam api, apa kata Allah kepada Allah, firman kepada api, kunna yadukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kau sujud saja, tuan-tuan, tak cukup. Contoh kalau kita duduk kat aircon, kan, masya-Allah, sujud 16%. Kadang kalau aircon lagi jauh lagi sejuk. Lagi-lagi kalau kita pergi ke tempat yang sejuk, dekat Iceland ataupun negara-negara yang betul sejuk, kan, negatif persen, mungkin negatif 2 darjah Celsius, masya-Allah. Maka kita akan menggigil kesejukan, lagi mudarat juga kepada kita.
maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa telah menambah lagi wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kau sejuk dan sejahtera ataupun selamat ala Ibrahim, hanya kepada Nabi Ibrahim AS saja. Masya-Allah. Tuan, inilah iman. Maka yakinnya Nabi Ibrahim kepada bantuan Allah, maka Allah telah tundukkan api yang panas ni kepada Nabi Ibrahim AS. Tuan, api yang panas Allah telah tunjuk dua sifat. Satu, api yang panas, rasa panas kepada orang sekeliling, sifat sunatullah lah. Dan api yang sama juga Allah bagi sifat yang berbeza, sifat sejuk dan selamat hanya kepada Nabi Ibrahim AS. Siapa yang dapat buat ni? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka ini yang kena jaga. Tuan, bila dari iman yang sempurna, nak tak nak kita kena faham, setiap dalam Quran tuan, dia ada kembar dia. Taat wa Allah wa Rasul, taat Allah, taat Rasul. Bila kita beriman dan juga kena amal soleh. Masya-Allah. Maka ada kembar dia, amal, iman, amal soleh. Maka kalau kita yakin saja tak mencukupi, dia kena dibuktikan dengan perbuatan, amal tu. Maka ini dan apa amal yang paling penting untuk kita menuju kebahagiaan kita, kejayaan sebenar kita, ialah nak tak nak dengan asbab amalan perintah solat. Masya-Allah. Perintah solat. Tuan yang kasih Allah SWT, maka solat ni sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dengan solat ialah satu perhubungan kita dengan Allah SWT. As-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj, zaman Nabi SAW, Nabi saja boleh pergi jumpa Allah, melintasi, menembusi 7 petala langit, Sidratul Muntaha, dan berdialog dengan Allah SWT, menerima perintah solat. Masya Allah. Hanya Nabi SAW saja. Bila sebelum datang perintah salat, maka para sahabat radhiyallahu anhum majma'in semua berjumpa dengan Nabi. Wahai Nabi, ini hajat saya sekian. Wahai Nabi, ini hajat saya sekian. Maka Nabi SAW dengan doa dan solat dan sebagainya untuk Allah Subhanahu mengabulkan doa mereka. Masya-Allah. Tapi bila mana datang solat, maka semua sahabat ni menyelesaikan masalah mereka dengan solat mereka. Masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu taala, ada kisah, ada seorang penunggang kuda. Dia seorang pembawa amanah barang-barang dagangan. Maka dia bawa dekat seekor kedai dan di atasnya adalah ada barang diamanahkan. Maka dia bergerak. Maka bila bergerak, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu taala, bila bergerak, maka dia terjumpa dengan satu orang. Kata, "Hai sahabat, jomlah kita orang tunjukkan jalan yang mudah." Dia temani, dia menemani sahabat yang pertama tadi. Masya-Allah. Bila jalan, Masya-Allah, sampai di persimpangan dua jalan. Satu jalan A, kedua jalan B, contoh kan. Maka jalan A ni jalan yang biasa dilalui orang, maksudnya nampaklah kesan-kesan dan maksudnya rumputan kurang kan. Tapi jalan kedua pula ada semak-samuk dan penuh lah kan. Maka kata, wahai sahabat, jomlah kita pergi ke tempat ni shortcut. Bahasa mudah dengan shortcut ke tempat yang tuan nak tuju. Oh ya ke? Tak apa, kita follow. Tuan-tuan insya-Allah sebenarnya. Bila dia pergi, Masya-Allah, bila dia pergi ke sana, tiba-tiba dengan izin Allah, dia melihat semua kawasan tersebut dipenuhi tengkorak manusia. Maksud apa? Yang pertama, orang yang dia jumpa tadi ialah kata macam penyamun. Dia nak bunuh, niat jahat lah. Dia nak bunuh semua. Masya-Allah. Maka sahabat tadi sekejap yang pemegang amanah kata, sekejap, saya nak solat, kita boleh sekejap. Dia gelak, Masya-Allah. Sebab semua orang yang kat sini semua minta perkara yang sama, tapi tak ada perkara pun yang boleh selamatkan mereka. Masya-Allah. Tuan yang kasih Allah sebenarnya, maka dia solat juga. Allahu Akbar. Bila dia solat, Masya-Allah, ada solat dan dia nak baca Al-Fatihah. Kemudian surah yang dia nak bacakan tak terkeluar, tak lintas apapun. Surah apa dia baca tak ingat. Maka terlintaslah di fikiran dia surah An-Naml ayat ke-62. Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'. Maka manakah yang boleh menjawab doa manusia, doa hamba-Nya, dan boleh menyelesaikan ataupun menghilangkan segala kesusahan manusia. Maka siapa tuan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah riwayat ni tuan, apa berlaku tuan? Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan malaikat dalam bentuk penunggang kuda dengan tombaknya telah membunuh terus penyamun tadi. Masya-Allah. Tuan, bila yakin dengan sempurna, tuan dikasihi Allah Subhanahu. Sebab apa? Solat mereka solat yang ada roh. Solat ataupun amal mereka ada kekuatan sangat luar biasa sampai Allah turunkan bantuan kepada hamba-hambanya. Kisah kedua juga lebih kurang sama. Ini kisah sahabat Nabi Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam.
anak angkat baginda SAW. Satu ketika kisah yang sama, hampir sama. Maka dia bergerak, maka dia kata ni ada jalan ni kan, maka dia bawa ke tempat yang ni jarang-jarang pergi. Dia pergi tuan-tuan, sama ada tempat tengkorak dan sebagainya. Maka dia minta izin solat. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dia solat semua. Dan solat kan dia baca satu kalimah tuan-tuan boleh amalkan ni kan. Amalkan semua-semua. Zikir ni sangat mudah, sangat simple. Apa dia? Dia baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dengan penuh yakin dan tawajuh kepada Allah, pasti Allah tolong aku kan. Masya-Allah. Apa berlaku tuan? Maka sama juga datang satu penunggang kuda yang sangat luar biasa, maka telah membunuh dengan tombak dia telah membunuh penyamun ataupun penjahat tadi. Masya-Allah. Ini diriwayatkan dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih. Tuan, apa dia dan ketika tanya engkau siapa? Laki Zaid bin Harithah tanya, wahai laki siapa engkau? Maka akulah hamba Allah, akulah yang menjawab mintaan engkau. Pada ketika engkau menyebut ya arhamar rahimin kali pertama, aku dekat langit yang ketujuh. Ketika kau menyebut kali kedua, aku dekat langit dunia. Masya-Allah. Dan kali ketiga kau sebut ya arhamar rahimin, aku terus datang ke depan dan membunuh atau menyelesaikan segala kejahatan si penjahat tadi. Masya-Allah. Maka tuan-tuan, hari ini keyakinan kita, maka kita terus datang kepada asbab yang zahir, bukan hanya kepada amal kita. Tuan-tuan, kalau kita nak berjaya tuan-tuan, nak berjaya dunia akhirat apatah lagi, hanya kembali kepada Allah. Selesaikan semua perkara kita dengan perantaraan amal-amal soleh. Baginda SAW kalau datang musibah atau kesusahan, Nabi buat apa dah? Solat rakaat. Masya-Allah. Selesaikan masalah dengan amal soleh dengan penuh yakin kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila mana datang dengan berita berkhabar tentang kematian Ummahatul Mukminin dan sedang jaga meninggal dunia, dia buat apa? Dia turun ke kenderaan dia dan solat rakaat, dia yakin kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cara wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dan sabar dan solat. Tuan-tuan, lagi-lagi masa kini tuan-tuan, kita semua ada masalah. Saya yakin ada yang kita masalah kewangan, masalah keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Maka carilah penyelesaian dalam solat tuan. Kata guru kami Syekh Zainul Nasri hafizahullah, kalau kita ada masalah rumah tangga, ilmu rezeki lah contohnya, maka banyakkan solat duha, terutama dalam 8 rakaat. Masya-Allah. Siapa nak tuan-tuan duha, maka masya-Allah asbabnya nikmat rezeki. Tapi bukan jangan kita buat kerana rezeki saja, tapi kita tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru kami juga, siapa melazimi solat tahajud, maka insya-Allah akan menyihatkan, kata menyani pada zahir dia, pada anggota badan dia. Masya-Allah. Dan siapa melazimi solat tasbih tuan, maka dia akan menyinari pada rohani dia. Masya-Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita tuan, buatlah solat tasbih ni tuan, setiap hari kalau boleh. Tak mampu seminggu sekali, tak mampu sebulan sekali, tak mampu setahun sekali, tak mampu sekali seumur hidup. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT. Sebab apa? Dalam rahsia solat tuan, sangat biasa. Tuan-tuan bayangkan dalam solat Allahu Akbar pun kita boleh ingat selain Allah. Apa tadi luar solat lagi kita lupakan Allah SWT. Tuan-tuan, banyak kita kena baiki. Solat kita kena baiki. Bila kita baiki solat kita, amalan kita, Allah akan baiki kita. Masya-Allah. Maka itulah antara yang kita boleh baiki, iman, solat kita. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT. Apa lagi tuan-tuan? Yang kita kena baiki ialah kita kena faham kita adalah umat da'i. Sebab tu kita dakwah sampai arwah kan. Masya-Allah. Memang deep, hashtag deep perkataan kan. Maka dan kita adalah umat da'i. Kita bukan sekadar duduk pulang balik sekadar nak solat, bukan. Kita solat, ajak manusia kepada solat. Wa'mur ahlaka bis salah. Kamu tahu. Kita baca Quran, ajak orang baca Quran. Subhanallah. Kita pandai baca Quran, kita ajak orang baca Quran. Maka kita semua umat da'i ada tugas dakwah atas pundak bahu kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu azim. Tuan, maka kita umat terbaik. Ukhrijat lin-nas, di mana dikeluarkan untuk faedah manusia, manfaat manusia. Ajak manusia kembali kepada Allah, cegah kemungkaran dan disusuli dengan tu'minu billah wa tu'minuna billah. Tuan-tuan, sebab apa? Syarat basic kena ada iman. Tapi sebelum kita tengok di mana asbab yang melengkapkan iman kita ialah atas usaha dakwah. Maka hari ini saya tuan-tuan kena terus kita berpesan-pesan. Sebab tu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian, illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Orang yang rugi semua rugi kecuali orang yang beriman. Ada imannya rugi juga kecuali tambah lagi ada amal soleh. Rugi lagi bila mana dia tak ada berpesan kepada kebenaran. Apa kebenaran paling tinggi tuan? Tak lain temukan kebenaran agama yang berpaksikan la ilaha illallah. Kemudian apa lagi kan? Cukup tak cukup, kena sabar lagi kan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar dan dia kena sabar dan juga diselangi dengan amal soleh. Kadang-kadang kita datang musibah kan, sabar. Kita sabar saja tapi kita lupa kita kena sabar dan tambah amal kita. Sebab tu dalam Quran Allah gandikan wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan juga amal solat. Maka maksudnya apa? Ada masalah, sabar dulu dan juga teruskan amal soleh. Bukan kita puaskan FB, IG, maki sana, maki sana. Akhirnya tak ada perubahan, tak ada. Mengadulah sejuta masalah kepada manusia. Manusia hanya mampu mendengar saja tapi tak boleh selesaikan sempurnanya. Tapi bila mengadu kepada Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyelesaikan setiap masalah kita. Yakin tak yakin saja pada hati saya tuan-tuan. Tuan kasih Allah SWT. Maka lagi-lagi dalam keadaan kita COVID-19, kita duduk di rumah tuan, maka sangat penting untuk kita kena ada fikir risau macam mana nak jaga iman kita. Satu orang tuan-tuan segi psikologi, apa yang kita fikir itu yang kita gambarkan dan kita akan bergerak mendapatkannya. Kita nak makan, seluruh badan kita akan bergerak kepada makanan. Nak cari apa? Nasi lontong, nak makan nasi goreng, nasi ayam, semua kita pergi. Bahkan kita dah prepare. Pagi makan A, petang hari makan B, tengah malam makan C. Kita ada prepare. Sebab apa? Kita rasa penting. Hari ini berapa lama kita fikir pentingnya itu kita berpesan-pesan supaya datangnya hidayat Allah SWT. Maka hari ini tuan-tuan, kita ibarat Nabi SAW buat ibarat satu manusia, kumpulan manusia letak dalam kapal yang besar. Satu golongan di atas, satu golongan di bawah tuan. Maka golongan di bawah kalau nak air, dalam hadis kata, maka golongan atas akan buat air ni, dia gunakan cedok air, dia akan bagi air, masya-Allah. Maka sampai semasa orang bawah kata, golongan di bawah kata, penatlah macam ni kan. Apa kata kita tebuk je lubang dekat bawah ni, kita ambil air laut direct dan kita minum, masya-Allah. Apa jadi tuan? Sekiranya orang atas sana tak beri nasihat, jangan begini, sama kita akan tenggelam, kadang sama. Kalau dia ada sesiapa yang menghalang mereka, maka tenggelamlah. Yang baik atau buruk semua akan tenggelam, masya-Allah. Tuan kasih Allah SWT. Kena banyak taubat kepada Allah SWT. Baik tuan kasih Allah SWT. Sebab tu dalam yang penting dalam keadaan COVID-19 ni, kita banyak duduk di rumah betul. Nak pergi kata atau meraihkan majlis ilmu ataupun di rumah Allah agak sukar kan. Alhamdulillah masjid surau payah nak masuk, tapi amalan di rumah, amalan masjid surau kita kena bawa ke dalam rumah tangga kita. Apa dia kena tuan? Ialah solat berjemaah, hidupkan solat berjemaah, anak isteri, kadang ayah dia imam, kadang abang dong, abang ngah dan sebagainya. Solat berjemaah di awal waktu. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, kita boleh sama-sama menghidupkan amalan bacaan hadis dan Quran. Hati kita tuan-tuan, dia keras. Kalau tak dengar satu hari Al-Quran dan hadis, maka hati kita mula kita keras dan keras. Maka ada satu amalan tuan-tuan yang boleh melembutkan, menghidupkan hati kita. Boleh amalkan tuan-tuan. Ini amalan saya dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji John. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Apa tuan-tuan? Boleh ulang balik? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Berapa kali? 40 kali antara solat sunat subuh dengan solat fardu sebelum 40 kali. InsyaAllah hati kita akan hidup. Ini juga disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya apa dia? Madarijus Salikin, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Jadi apa lagi tuan? Kita kena banyakkan majlis-majlis ilmu. Satu majlis yang ada sebut nama Allah, nama Rasulullah, maka turunnya rahmat Allah memberkati rumah tangga kita, masya-Allah. Hati lembut, anak akan mendengar cakap mak ayah kita tanpa tak perlu dipukul dan sebagainya, masya-Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita juga kena berpesan banyakkan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling juga tuan, kita usaha bangun malam, tahajud, mengadulah segala permasalahan kita kepada Allah. Bangun malam, buka Quran dan memahami setiap mentadabbur setiap makna Al-Quran, masya-Allah. Boleh tuan-tuan? Maka tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara perkongsian pengalaman-pengalaman yang kita boleh amalkan. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita dalam sekarang kalau kita buat tak tahu tuan, maka Allah akan buat tak tahu kat kita. Maksud apa? Kalau sekarang dalam fitnah akhir zaman semakin hampir tuan, kita pun lupakan Allah, maka Allah akan lupakan kita. Lupa dunia satu kan, lupa akhirat lagi bahaya tuan.
Bila Allah panggil kita berbuat tak dengar, itu bahaya tuan. Ihfazillah yahfazuka. Bila kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita tuan. Maka tuan saya ucapkan masih banyak atas segala tadi fokus tumpuan tuan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak inilah pihak Mahat Tafiz Nur Fatah, pihak sebab apa mereka sudi menyebut saya Al-Faqir, hanya sekadar berkongsi kepada tuan-tuan. Ala kulli hal dalam kehidupan ini tuan, carilah Allah. Apa hal, carilah Allah. Bila kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Baik tuan, kita kena teruskan dakwah sampai mati, biar kita mati dalam masa dakwah. Baik tuan, insya-Allah tuan. Jadi saya mohon maafan atas segala kesilapan bicara saya, keterlanjuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan saya, ampunkan kita semua, dan meletakkan kita dalam keadaan rahmat Allah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Maka tuan-tuan yang baik datang Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kemana saya. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan jadi boleh kita doa kepada insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Ya Allah Rahman Rahim, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Bersama ayah kami ni semua muslimin muslimat yang masih hidup yang dalam dunia. Ya Allah, manusia telah jauh daripada agama ya Allah. Kami banyak lalai daripada perintah-perintah-Mu ya Allah. Solat kami cuaikan ya Allah. Kami tak yakin kepada kekuatan daripada kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat dan minta ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah daripada diri kami, daripada umat ini ya Allah. Ampunilah umat ini ya Allah. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami pandang rahmat-Mu. Jangan Engkau pandang kami ke pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atim nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami peliharakan kami daripada segala fitnah akhir zaman, fitnah hidup kami, fitnah mati kami ya Allah, dan fitnah dajjal terutamanya ya Allah. Ya Allah, kami bimbinglah kami dan sekiranya kami lalai Kau ambillah kami, letakkan kami ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah, selamatkan iman kami, selamatkan amal kami, selamatkan anak cucu keturunan kami lah. Jadikan mereka asbab hidayat. Siapa memandang mereka dapat hidayat, siapa dipandang mereka dapat hidayat ya Allah. Hidayat seluruh alam sampai kiamat ya Allah. Ya Allah, kami jauhkan kami segala maksiat ya Allah. Ya tutupkan hati kami segala maksiat, dan haramkan hati kami kelazatan maksiat ya. Dan kurniakan kami kelazatan itu buat taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atim nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, mudahkan kami untuk buat kerja dakwah kami sampai kami mati ya Allah, dan matikan kami dengan kerja dakwah ni, dan ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khatimah dan bukannya su'ul khatimah. Terima amal kami ya Allah, dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Dan mudah-mudahan kita